ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sambung berkaitan dengan kafarah daripada kitab Hasyiah Abdul Karim Al-Tari, yang mana kita sampai pada kata muallif rahimahullah, fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Kafarah itu ialah dengan memerdekakan seorang hamba. Fa illam yajid, maka kalau tidak didapati hamba, fa siyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Qauluhu qala al-muallif rahimahullah, qauluhu fa illam yajid, jika tidak didapati, hamba tak ada. Zaman sekarang ni inilah situasinya. Fa illam yajid ay lam yajid ar-raqabata. Jika tidak didapati raqabah, tidak didapati hamba. Tak dapati macam mana? Ada 2 keadaan, iaitu bi'an taswir, bi'an ajaza anha hissan, dengan bahawa lemah dia daripada hamba itu pada hissi. Ajzun hissi, yang pertama ialah ajzun hissi. Hissi itu pada zahir, makna tak ada hamba. Ajzun hissi, hamba tidak ada. Hissi itu makna zahir, luaran. Hamba memang tak ada. Seperti mana sekarang. Ditaswir lagi, apa ajzun hissi itu? Ajaza anha hissan, dia tidak ada didapati hamba secara hissi. Bi'an faqadaha ra'san, dengan mendapati, bi'an dengan tidak, faqada ni tidak mendapati hamba itu ra'san. Jangan kita terjemah tidak mendapati hamba kepala. Tidak mendapati kepala hamba. Ada hamba tak ada kepala. Jangan gitu. Ra'san sini maksudnya tidak mendapati hamba langsung. Nampak itu uslub-uslub Arab ni kita kena biasalah. Dengan talaki, dengan masyair-masyair, bukan dengan baca tengok kamu je. Terjemah dengan bahawa tidak mendapati hamba kepala, hamba tak ada kepala. Molek gitu. Ra'san sini maksudnya dengan bahawa tidak mendapati hamba langsung, tak ada hamba langsung. Itu dipanggil faqdun hissi, ataupun ajzun hissi. Au syar'an, yang kedua faqdun ajzun syar'i. Faqdun syar'i, tak ada pada syarak. Tak ada pada syarak ni bagaimana? Dengan bahawa dia ada hamba, tapi taswir. Apa maksud ajzun syar'an? Bi'an wajadaha, dengan bahawa didapati hamba, tapi ghaira fadilatin, namun tidak lebih hamba itu amma yakfi, daripada yang mencukupkan, mumawwanahu, akan mumawwanahu. Lam yakfi ma yakfi mumawwanahu. Mumawwan ni orang yang dalam tanggungannya. Mumawwanahu. Al-umral ghaliba, akan umur yang ghalib. Alal mu'tamad, atas kaum mu'tamad. Okey. Apa maksud? Kita baca balik. Faqdun ataupun ajzun syar'i, lemah daripada mendapati hamba pada syarak. Maksudnya hamba itu ada, dengan bahawa wajadaha, ada hamba, tapi ghaira fadilati, tapi tidak lebih. Makna bayaran harga hamba, duit yang nak beli itu, dia itu bukan lebih daripada perkara yang mencukupkan mumawwanahu, orang di bawah tanggungannya, akan umur yang ghalib. Duit yang ada tu, duit yang tu tak lebih daripada
untuk belanja kepada ahli keluarganya sepanjang umur yang ghalib akan hidup ahli keluarganya. Ulang balik. Ni kena faham ni. Faham dah tu tak? Saya ulang dengan cara mudah sikit. Hamba ada, tapi duit kita tak ada. Duit kita tu tak cukup. Ghairu fadilah, tidak lebih. Tak lebih pada apa? Kena duit ada, tapi duit itu cukup-cukup boleh apa? Untuk mencukupkan yakfi mumawwanahu, mencukupkan untuk memberi nafkah orang di bawah tanggungan mumawwan, iaitu orang dalam tanggungan seseorang selama umur hidup pada ghalib. Makna duit kita cukup untuk belanja kepada ahli keluarga yang bawah tanggungan kita pada umur yang ghalib. Makna contoh, berapa tahun isteri kita hidup? Ada 20 tahun lagi. Ghalib lah, ghalib umur. Makna manusia ni dalam 60-70 tahun. Jadi duit ada tu sekadar tu saja cukup. Tidak lebih daripada tu. Jadi bila tidak lebih daripada tu, macam mana nak beli hamba walaupun hamba tu ada? Boleh Faham Jadi masalah ini iaitu seseorang itu ada hamba. Ada hamba jual di pasar. Tapi duit pada pembelanjaannya itu tidak lebih daripada apa yang mencukupkan. Tidak lebih daripada apa yang mencukupkan ahli keluarga dalam tanggungannya untuk diberi nafkah umur pada ghalib. Umur pada ghalib. Contohnya, takdilah 20 tahun, 30 tahun. Umur sekarang tu dengan berapa tahun lagi dia akan hidup. Kena kira lah. Kena kira. Alal mu'tamad, atas kaum mu'tamad. Jadi, kalaulah tidak ada lebih daripada perbelanjaan. Kalau kita nak istilah mudah lagi, duit ada tapi hanya cukup untuk belanja dia dan beri nafkah. Tidak ada lebih daripada itu untuk beli hamba. Maka orang itu, dia dikira ajzun syar'iyyun. Ajaza anha syar'an. Lemah daripada mendapatkan hamba pada syarak. Okay. Fa'in jawazahu. Okay. Sekarang ni masalah disebut. Umur ghalib ni. Umur ghalib bagi manusia ialah dalam lingkungan 60 hingga 70. Umur Nabi SAW lah. Umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Umur ghalib ya. Fa'in jawazahu. Kalau melebihinya, melangkauinya, makna umur dia, contoh orang di bawah tanggungan dia, ditanggung mak ayah dia. Mak ayah dia tu umur dah 70 lebih dah. Tapi dia masih tanggung. Atau isteri dia, umur lebih 70 dah. Kalau dia melebihi umur ghalib, jawazahu ay jawazal umrul ghaliba. Jawazahu ay jawaza umrul ghaliba. Macam mana nak kira? U'tubira sanatan bisanatin. Maka dia ambil kira u'tubira setahun dengan setahun. Dikira setahun-setahun pula. Jadi duit belanja setahun tu. Cukup tak duit tu setahun untuk umur setahun? Belanja tu setahun tu ada lebih tak? Kalau ada lebih, maka wajib dia belikan hamba kalau mampu dengan duit tersebut beli hamba. Kalau tidak, tak ada lebih pada umur setahun. Ini kalau dah lebih umur ghalib ni. Lebih pada umur ghalib ni. Maka dikira berapa tahun pula? Kira setahun-setahun. Yang nak dikira fadilah itu. Lebih daripada keperluan dan belanja nafkah tu. Dikira setahun-setahun. Okay, jelas Okay, habis masalah tu. Jadi masalah ni, kalau ikutkan dari segi praktikalnya, tak berlaku lah. Kerana hamba tu tak ada dah. Kita ni ajzun hissi dah. Tak ada langsung dah hamba. Au kana indahu raqiqun, ataupun ada baginya hamba. Ini masalah lain pula ni. Ini contoh bagi ajzun syar'i. Dia tidak didapati hamba, bukan tak ada hamba secara hissan, tapi ada, tapi faqdun syar'iyyun ataupun ajzun syar'iyyun. Surah yang kedua, masalah kedua yang dianggap termasuk dalam ajzun syar'i, au kana indahu raqiqun, atau di sisinya ada hamba, lakinnahu yahtaju ila khidmatihi, tetapi dia berhajat, perlu kepada khidmat hamba tadi. Dia ada hamba dia ada. Tapi
Dia perlu kepada hamba tu untuk khidmat kepadanya. Kenapa? Limaradin, kerana sebab sakit. Au kibarin, kerana sebab tua usia. Kibarin besar, maknanya usia dia lanjut. Au dhakhamatin, ataupun kerana dhakhamah. Dhakhamah ni saiz besar. Dia badan besar. Mani'atin min khidmati nafsihi, yang menghalang daripada mengkhidmatkan dirinya. Dia ni saiz badan dia besar. Dia nak berjalan, kena orang akak. Dia nak pergi ke tandas, kena orang tolong. Dhakhamatin, kerana besarnya badan yang menghalang daripada khidmati nafsihi, daripada dia berkhidmat atau menguruskan diri dia. Ataupun kenapa? Limaradin, atau pada limaradin, au limansibin, atau kerana mansib. Mansib ni ialah kedudukan, jawatan. Ya'ba, yang enggan ma'ahu, kerana dia perlu kepada hamba tu kerana apa? Kerana kedudukan, kerana pangkat. Ya'ba ma'ahu an yakhdima nafsahu, yang tidak sesuai. Ya'ba ni makna enggan lah. Enggan, tidak layak. Boleh. Tidak layak dengannya itu, an yakhdima nafsahu, bahawa dia khidmat diri dia sendiri. Oh, dia ni orang besar, pangkat besar. Pada ghalib, orang pangkat dia ni bukan buat kerja, dia tak buat kerja sendiri. Tak khidmat diri dia sendiri. Contoh paling jelas apa? Contoh paling jelas orang duduk pangkat tinggi-tinggi, sultan atau raja kan. Baju dia tak basuh, ada orang basuh. Ada orang basuh. Masak, ada tukang masak. Ada tukang masak. Walaupun dia boleh masak sendiri, tapi kadang-kadang nak masak sendiri tu masak kerana sebab hobi dan minat dia. Adapun dari segi kedudukan, bab urusan atau kereta dia ada orang basuh. Nampak? Jadi kedudukan yang begitu, yang tidak layak bersertanya bahawa dia khidmat dirinya, itu juga dikira hajat. Yahtaju li khidmatihi. Ada hamba, tapi hamba tu diperlukan untuk khidmat pada dia, dikira juga. Maka dia dianggap sebagai ajzun syar'iyyun. Dia tak ada. Walaupun hamba, batang tubuh hamba ada, tapi pada syarak dia dianggap tak ada. Sebab hamba tu diperlukan. Okey, lagi awajadahu, atau mendapatikan hamba. Ni masalah lain pula ni. Atau ada hamba, tapi yuba'u bi aktsara min thamani mislihi, tapi hamba itu dijual lebih daripada harga sewajarnya, harga seumpamanya. Thamani mislihi, thaman misil, harga seumpamanya. Makna dia jual lebih pada harga pasaran. Ni dalam bab buyuk. Tak, kita dalam kelas Fathul Mu'in di masjid besar, kita biasa guna istilah ni, thamani mislihi. Harga sepatutnya. Jadi harga hamba yang di pasar tu biasanya 10,000. Orang jual 40,000, 50,000. Ada hamba. Jadi dia bukan ajzun hisan, tapi dianggap ajzun syar'iyyun. Dijual lebih pada harga misil. Maka syarak tak suruh kita bayar lebih pada harga hak tu. Itu dianggap pembaziran pula. Maka kira tak ada lah. Tak ada pada syar'i. Boleh berpindah kepada yang kedua. Walau qalilan, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Lebih pada harga misil, walaupun sedikit, naik sikit. Lebih mahal daripada harga biasa. Maka pada keseluruhan surah ini, masalah ini, fahuwa fi haqqihi kal ma'dum. Maka hamba itu pada hak seseorang itu seumpama tidak ada. Wala ya'dilu. Okey. Dalam masalah ini, masalah hamba ada tapi dijual lebih mahal. Wala ya'dilu fi suratil akhirati, dan tidak boleh berpaling pada surah yang terakhir, pada masalah yang terakhir. Surah yang terakhir ni apa dia? Surah terakhir ni, yuba' bi aktsara min thamani mislihi. Tidak boleh berpaling daripada masalah yang terakhir ila saum. Okey, kalau ada hamba dijual di kedai tapi jual lebih mahal pada harga sepatutnya, orang ni tak boleh beralih terus. Tak boleh beralih terus. Faham Makna, harga hamba di kedai mahal. Kita tak payah beli, kita puasa terus. Beralih kepada khisal yang kedua, iaitu martabat ataupun tertib yang kedua, kafarah. Tak boleh. Bal alaihi sabru, bahkan dia kena tunggu ila an yajidahu bi thamanil misli, sehingga didapati hamba dengan harga yang wajar, harga yang sepatutnya. Dia kena sabarlah, tunggu dulu. Tak apalah.
Tak kira haram lah tu. Sebab apa? Sebab dia pasang niat untuk sebab kafarah ni dia wajib muwassa'. Wajib muwassa' maknanya tidak ada waktu yang tersempit lah. Dia sepanjang umur. Tapi lagi cepat lagi bagus. Tu je. Tapi pada bila-bila masa dia boleh. Untuk kafarah ni. Jadi, dan kafarah ni pun dia tidak akan berganda. Dia lain dengan video lakon tahun dalam puasa. Kafarah ni tak berganda. Jadi dia kena sabar sehingga didapati hamba itu dengan harga misil. Harga sepatutnya. Harga yang pasaran. Fa'ilam yajid. Kalau tak ada langsung dah. Dia kata memang ni harga naik dah ni. Orang takkan jual murah dah ni. Adalah ila sawmi. Maka boleh dia berpaling kepada puasa. Boleh pergi kepada puasa. Jadi tak perlulah dia cari hamba. Maka dia boleh pergi kepada tertib yang kedua, iaitu kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Intaha Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab. Musannif buat dengan ikhtisar, dia ringkaskan daripada Syarah Ubab. Okay, habis. Kemudian qauluhu fasiyamu syahraini. Kalau tidak ada hamba, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wa yu'tabarani, dan diambil kira bil hilal, dengan anak bulan. Jadi 2 bulan berturut-turut ni, cara pengiraan dia ialah pertama diambil kira dengan anak bulan. Jadi start awal bulan, contohnya masuk bulan Rejab. Awal bulan Rejab, tengok ada anak bulan tak? Ada anak bulan, maka esok tu boleh berpuasa. Dikira kira 2 bulan ni diambil kira dengan anak bulan. Wa inna qasa, walaupun kurang, bulan tersebut kurang. Naqasa ay naqasa syahra ni lah, 2 bulan ini kurang. Berapa? 29. Tak apa, tak ada masalah. Ini kalau dia start puasa pada awal bulan. Kalau dia start puasa pada awal bulan, maka dia boleh jadi puasanya itu berapa? Jadi 58 sahaja. 58 hari aja, tak masalah. Sebab bulan pertama kurang, bulan kedua pun kurang. Maka puasa dia 58 hari. Dan dikira 2 bulan tak? Memang dikira dah cukup 2 bulan dah. Itu kalau dia puasa dia dengan awal anak bulan. Tapi kalau dia start tengah, katakanlah dia start berapa? Dia start 15 Rejab. Lepas tu masuk bulan Sya'ban. Okey. Kayak kita mu Ramadan 2 bulan tak cukup kok. Kena ambil contoh lain. Kita ambil Muharram lah. Bulan Muharram. Dia start 15 Muharram. Lepas tu dia puasa Safar ke? Safar. Okey, lepas tu berapa ni? Okey, Safar ni sama ada 29 atau 30 tak kira. Ni kira sebulan dah. Dah dikira sebulan. Okey, baki ni kalau dia start tengah, maka dia kena sempurnakan ni, campur ni biar cukup jadi 30. Cukup jadi 30. Jadi ni 15 hari lah. Kalau katakanlah dia start berapa? Dia start 2 Muharram. Start 2 Muharram. Jadi berapa dah sini? Start 2 Muharram. Bukan start 2 Muharram ni, start 2 Muharram. Jadi berapa? Jadi kalau start 2 Muharram, bulan tu 30, jadi 28 lah. 28. Kalau bulan tu 30. 28 hari dah pada bulan Muharram. Maka di sini dia baki tinggal 2 hari. Ni kena cukupkan 30. Bulan yang pecah dicukupkan 30. Tapi kalau bulan itu cukup, dia start pada puasa pada awal bulan, tak kira dah bulan tu 29 ke 30, maka dikira puasa itu sebulan. Cuma yang start pada pertengahan bulan tu perlu dicukupkan jadi 30. Okey. Jelas Okey. Wa yu'tabarani, dan diambil kira 2 bulan itu bil hilal, dengan anak bulan. Wa inna qasa, walaupun kedua-dua bulan itu kurang 29 hari saja. Kenapa? Li'annahu al-mu'tabaru syar'an. Kerana itulah yang diambil iktibar pada syarak. Syarak mengambil kira bulan dengan masuknya bulan itu dengan nampaknya anak bulan. Habis.
Kemudian katanya walau bana ba'da saumihi ma anna lahu malan warithahu. Kalau nyata walau bana nyata ba'da saumihi ma selepas daripada dia puasa 2 bulan itu. Nyata apa? Nyata anna lahu. Jumlah ni duduk pada tempat rafa' jadi fa'il bagi bana. Nyata anna lahu malan, bahawa ada baginya itu harta. Harta apa? Sifat pada malan. Malan warithahu, ada harta yang dia waris daripada muwaris ni, daripada orang kerabat ni yang meninggal. Ada harta. Walam yakun aliman bihi, dan tiadalah dia tahu dengan harta tu. Tak tahu. Tahu bila? Lepas habis puasa 2 bulan khabar. Mu ada harta tu. Ada duit banyak tu. Warismu mati boleh kamu. Duit tu banyak boleh beli hamba. Jadi hukumnya ke mana? Lam yu'tadda bi saumihi fi ma yadhhar. Maka tidak dikira dengan puasanya itu. Dia puasa dah 2 bulan tu tak dikira. Tak kira. Tak jadi kafarah. Sebab apa? Sebab duit ada. Hak ni katanya fi ma yadhhar. Kata muhasyi kita ini pada apa yang zahir. Makna apa yang zahir makna mengikut kaedahnya gitulah. Mengikut yang zahir daripada kalam dan juga daripada kaedahnya, maka tidak diambil kira puasa tu. Jadi dia kena belilah. Dia kena beli juga hamba. Sebab duit nyata dia ada duit, maka dia kena beli hamba. Dah puasa 2 bulan berturut-turut tu, puasa itu tidak jadi kafarah, jadi sunat. Tak sia-sia tu, jadi sunat. Okay. Ini fima yadhhar. Intaha daripada syarah bab. Qauluhu mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Wa yafutu at-tatabu'u, dan jadi hilang tatabu'. Jadi luput tatabu'. Luput berturut-turut itu bifauti yaumin, dengan luputnya 1 hari, dengan tinggal 1 hari. 2 bulan berturut-turut, tinggal sehari, habis belaka, kena start semula. Bila uzrin, tinggal 1 hari bila uzrin yunafis sauma, tanpa uzur yang menafikan puasa. Walau yaumal akhirah, walaupun hari yang terakhir. Nak cukup sehari lagi 2 bulan berturut-turut? Nak cukup sehari lagi? Nak cukup sehari lagi. Bila nak cukup sehari lagi, dia pun buka ataupun mata puasa. Jadi batal habis waktu sebelum tu. Kena start balik. Bila udhrin yunafis sawma walau yawmal akhirah, walaupun hari terakhir. Amma bihi, adapun dengannya, dengan uzur. Dengan uzur. Kajununin, seperti gila. Fala yadurru, maka tidak mudarat. Kalau ada uzur yang dibenarkan, maka tak mudarat lah. Intaha Syekh Khatib. Wa qawluhu yafutu bifauti yaumin. Bifauti yaumin, dengan luputnya, dengan batalnya 1 hari. Ai bi an aftara, dengan bahawa dia berbuka fihi, berbuka 1 hari tu. Au nasiyaniyata lahu lailan, ataupun dia lupa niat bagi puasa itu pada malam hari. Malam dah ingat niat. Jadi kira batal. Bila batal kena start balik. Wa yanqalibu ma madha naflan, maka berubahlah apa yang telah lalu, puasa yang telah dilalu itu. Niat ni puasa yang telah lalu itu naflan, jadi puasa sunat. Wa in afsadahu bighairi udhrin. Wa in afsadahu bighairi udhrin. Intaha, walaupun dia telah merosakkan tanpa dengan uzur. Dia telah merosakkan tanpa dengan uzur. Nampak? Jadi dia berosakkan puasa tu bukan sebab uzur, tapi sebab sengaja nak batal. Dah puasa-puasa lama ti jadi ke mana? Jadi sunat kok. Tak jadi batal gitu. Walaupun sengaja buat tu, tanpa uzur dia buat, dia batal puasa tu. Tak. Hak lama tu dikira sah, tapi sah jadi sunat. Intaha Syekh Muhammad Ramli. Okey. Kemudian kata dia, kalau tidak mampu juga. Kita baca syarah dulu. Fa illam yastati'.
maka jika tidak mampu, awishtaddat hajatuhu ilal jima' ataupun bersangatan perlu dia untuk jima'. Nampak tak? Perlu untuk jima'. Bukan malang dia siang pun, tak boleh tahan juga. Fa it'amu sittina miskina, maka hendaklah dia beri makan 60 orang miskin. Maka kalau tak mampu puasa, berpindah kepada yang seterusnya, tertib yang seterusnya, iaitu beri makan 60 orang miskin. Okay. Qauluhu fa illam yastati', jika tidak mampu seseorang, ai lam yastati' shauma syahraini, tidak mampu puasa 2 bulan. Tak boleh puasa 2 bulan. Au tatabu'ahuma, atau tak mampu berturut-turut. Boleh nak puasa 2 bulan tapi tak boleh nak berturut-turut. 2 bulan tu boleh tapi tak boleh turut-turut. Kenapa tak mampu tu? Limaradin yadumu syahraini, kerana sakit yang berterusan 2 bulan. Zannan, dia itu kerana zon bil adatil ghalibati fi mithlihi, kerana zon dengan adat, berdasarkan adat yang ghalib, berdasarkan adat yang kebiasaan pada seumpamanya. Makna dia atas diri dia pada seumpamanya, pada seumpama penyakit itu, nak tahan 2 bulan tu tak boleh. Zannan bil adatil ghalibati fi mithlihi, fi mithli marad tu lah. Okey, jadi kerana sakit yang berterusan, dia tak mampu pada ghalib, pada adat kebiasaannya untuk tidak sakit pada 2 bulan tersebut. Okey. Au biqauli tabibin, ataupun dengan perkataan tabib. Limaradin yadumu zanna bil adatil ghalibati fil mithlihi, dengan adat yang kebiasaan pada dirinya, nampak zahirnya diri seseorang ni, diri seseorang. Pertama, dia kerana zon berdasarkan adat yang biasa pada diri seumpama dia, makna dia, jenis dia orang macam dia ni tak boleh sakit. Sakit itu biasa berterusan. Okay. Yang kedua, au biqauli tabibin adlin, atau kerana berdasarkan perkataan tabib yang adil. Berdasarkan perkataan tabib yang adil. Dia tabib kata, doktor kata awak ni tak boleh ni. Nak sakit awak ni 2 bulan berturut-turut tak boleh ni. Tak boleh nak puasa ni. Aw li masyaqqatin syadidatin la tuhtamalu adatan, atau kerana masyaqqah yang bersangatan yang tidak mampu ditanggung pada adat. Dia kalau puasa 2 bulan ni memang menyebabkan masyaqqah bersangatan. Dia tak boleh buat kerja, dia tak boleh nak pergi mana, dia tak boleh nak uruskan rumah tangga seumpamanya. Masyaqqah ini wa illam tubihit tayammum, walaupun dia tidak mengharuskan tayammum. Masyaqqah tersebut tak mesti berat sangat sehingga mengharuskan tayammum. Apa mengharuskan tayammum tersebut dulu? Iaitu halaku nafsin aw udwin, ataupun fawatu manfaatin, ataupun butul bur'i, lambat sembuh, ataupun ziyadatul marad, sama tu. Bukan mesti tahap tu, tapi masyaqqah syadidah, walaupun tidak mengharuskan tayammum fima yadhhar, pada barang yang zahir daripada kalam. Kalau ulama dah mengikut kaedah intaha daripada syarah ubat bitasarruf, secara diolah oleh muhasyi. Okey. Awishtaddat, ataupun bersangatan, awistata'a, ataupun dia mampu, lakin ishtaddat, tetapi bersangatan, berhajat dia kepada jima, ila akhirih. Dia ni boleh mampu nak puasa, tetapi kalau dia puasa payahlah, sebab dia perlu jima, contohnya dia perlu bersama isteri. Jadi takut terlanggar juga pada siang-siang hari, tidak boleh 2 bulan berturut-turut tu. Maka dia boleh fa it'amu sittina miskina, dia boleh beri makan 60 orang fakir miskin. Wallahu taala alam. Kita sambung pada fa it'amu sittina miskina. Okey.